Hi, good morning, everybody. Today we are very pleased to organize this free webinar for all parents in bacaan dan pemahaman. And teacher Aisha is our special education teacher in Chrysalis Seremban. So she is also doing the online classes now for dyslexia reading program, especially in Bahasa, and also the homeschool grade upper grade level as well. So today so she will let you know about the strategy untuk mengetahui strategi dan pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa dan pemahaman bahasa Melayu. Ini adalah objektif webinar hari ini. Dan kandungan webinar hari ini kita akan membincangkan tentang kepentingan membaca. Apakah kepentingan membaca dan juga apakah peringkat pembacaan. Kita ada beberapa peringkat yang kita perlu tahu. Kaedah mengajar dan juga sesi soal jawab at the end. Okay, so I will pass this time to Cikgu Aisha. So if you have any questions, feel free to drop your questions in the chat group. In the chat group. I try to address that during the sessions, mostly at the end of the sessions. Okay, at the end of the sessions. Okay, Aisha, over to you. Okay, terima kasih Ms. Tracy. Okay, selamat pagi dan selamat sejahtera semua. Okay, saya Cikgu Aisyah merupakan cikgu di Chrysalis Center, Chrysalis Special Needs Center, di mana hari ini saya akan berkongsi dengan semua mengenai bacaan dan pemahaman dalam lingkungan kanak-kanak daripada 6 hingga 8 tahun. Okay. Jadi seperti saya teruskan, jadi seperti yang semua sedia maklum, kita sekarang ni diuji dengan pandemik lah, dengan COVID-19 sekarang ni. Jadi tadika, taska, sekolah, pusat tuition semuanya ditutup. Jadi ini akan menimbulkan keresahan, kebimbangan ibu bapa di mana terutamanya pada anak-anak yang berumur 6 hingga 8 tahun. Di mana pada itu mereka sepatutnya dalam proses untuk mengenal huruf dan mula membaca. Jadi sebab itu saya ingin berkongsi dengan ibu bapa, dengan guru semua, kaedah atau strategi yang boleh kita lakukan, ibu bapa boleh lakukan di rumah sewaktu pandemik ini. Jadi saya teruskan. Mengapa membaca itu penting? Kerana bacaan ialah satu jaminan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa mengira usia, daripada kanak-kanak sehinggalah dewasa. Jadi selain daripada itu, terdapat banyak lagi kepentingan membaca. Antaranya adalah membaca dapat melatih otak anak-anak iaitu kemahiran kognitif. Seperti contoh kemahiran berfikir, skill berfikir, memory, long term memory, short term memory, problem solving, penyelesaian masalah, dan serta memahami satu-satu bacaan. Selain daripada itu adalah meningkatkan konsentrasi. Di mana dengan adanya konsentrasi, anak-anak akan lebih mudah melaksanakan satu-satu aktiviti atau pekerjaan dengan hasil yang maksimum. Seperti contoh kalau kita bagi anak-anak kita main puzzle. Jadi kanak-kanak tersebut boleh habiskan satu puzzle tersebut dalam satu-satu masa. Bukannya dia baru je main, lepas tu dia pergi tempat lain dah. Dia nak main bola pula. Lepas tu dia nak pergi main basikal pula. Jadi konsentrasi ini amat penting, terutamanya apabila anak-anak masuk sekolah. Mereka perlu fokus dalam kelas. Yang seterusnya adalah meningkatkan keterampilan komunikasi, di mana melalui pembacaan ianya dapat menambah kosakata, pembenaran kata, perkataan-perkataan baru. Seterusnya adalah mengenal konsep baru.
Yang kelima adalah melatih kemampuan berfikir secara logik. Di mana seperti contoh ibu bapa yang menceritakan cerita-cerita talawadan atau membaca buku cerita kepada anak-anak, okey, di mana mereka akan belajar untuk memahami sebab dan akibat satu tindakan. Okey, dan selain daripada itu mereka juga dapat membezakan mana perkara yang baik, mana perkara yang betul, mana perkara yang salah, mana perkara yang buruk. Okey. Jadi yang terakhir adalah membaca juga dapat membentuk akhlak dan nilai sosial kanak-kanak tersebut. Okay. Jadi kita dah tahu kepentingan membaca. Jadi kenapa tujuan kemahiran membaca ini diajarkan kepada anak-anak adalah untuk mereka mengenal, untuk mereka mengenal dan membezakan huruf dan perkataan. Dan akhir sekali kita nak anak-anak kita dapat membaca dengan lancar, dan memahami pelbagai jenis bahan bacaan. Mereka faham apa yang dibaca. Di sebelum tahap ini, sebelum kanak-kanak mampu memahami apa yang dibaca, terdapat beberapa tahap yang mereka perlu lalui. Jadi sekarang kita akan tengok peringkat-peringkat bacaan. So terdapat 4 peringkat bacaan. Yang pertama adalah kesediaan membaca. Yang kedua adalah pra-bacaan. Yang ketiga adalah bacaan awal. Dan yang terakhir, bacaan dan pemahaman, di mana kanak-kanak perlu memahami cerita yang dibaca, bahan bacaan yang dibaca. Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada semua, saya akan huraikan satu persatu mengenai peringkat-peringkat bacaan ini. Jadi kita akan tengok peringkat yang pertama, iaitu kesediaan membaca. Kesediaan membaca ni dalam in English term punyalah reading readiness. Ini adalah satu kemampuan bagi seorang kanak-kanak untuk menerima pengajaran. Kita nak tengok sama ada anak-anak kita ni dah bersedia atau tidak untuk menerima pengajaran. Jadi seorang kanak-kanak tidak boleh terus berjalan, betul tak? Dia tak boleh terus je lahir bayi terus berjalan. Tak boleh. Jadi mereka ni untuk berjalan mereka perlu melalui beberapa fasa. Seperti contoh meniarap, lepas meniarap merangkak, berdiri, duduk, bertatih, dan akhir sekali apabila otot mereka cukup kuat, barulah mereka bersedia untuk berjalan, berjalan, berlari dan sebagainya. Jadi sama juga dengan membaca. Jadi seorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang tertentu sebelum kemahiran membaca diajarkan kepada kanak-kanak tersebut. Jadi apakah faktor yang menentukan sama ada kanak-kanak tersebut telah bersedia atau tidak untuk membaca, untuk mengenal huruf? Jadi faktor yang pertama adalah keadaan fizikal, faktor fizikal. Di mana ini merujuk kepada mata, organ mata, visual, pendengaran, organ pertuturan serta perkembangan otak yang normal. Yang kedua, faktor yang kedua adalah emosi dan motivasi. Di mana persekitaran yang membantu membantu untuk membina pengalaman kepada anak-anak. Contohnya aktiviti-aktiviti yang dapat merangsang otak anak, yang dapat menimbulkan minat membaca. Seperti contoh ibu bapa menceritakan kisah-kisah taladan, buku-buku cerita. Dan selain daripada itu, ibu bapa yang menceritakan bahan bacaan. Jadi anak-anak perlu mendengar. Jadi ini saya tidak langsung dapat meningkatkan minat bacaan terhadap anak-anak. Yang seterusnya adalah kecerdasan dan perkembangan otak. Kanak-kanak yang tidak menguasai kebolehan kognitif pada umur yang ditetapkan, mereka akan menguasai kemahiran membina lebih lambat berbanding dengan sebaya dengannya.
Jadi contoh keupayaan perkembangan kognitif ni, contoh keupayaan ini adalah keupayaan mengingat apa-apa yang diberitahu. Okay, apabila kita beritahu contohnya, kita cakap, okay, ini gambar apa? Kita ajar dia dulu, okay, oh ini gambar kucing, okay, cat, kucing. Jadi dia boleh imitate balik, boleh repeat apa yang kita cakap. Okay, kucing miau. Okay, dia cakap, oh ni kucing, miau, miau. Okay, dia boleh ingat balik apa yang kita beritahu dia dan dia boleh menyatakan semula apa yang dia beritahu. Okay, itu adalah contoh perkembangan kognitif. Okay, jadi pada peringkat ini lingkungan umur kanak-kanak adalah lebih kurang 1 hingga 3 tahun. Jadi sekiranya perkembangan ini telah dicapai oleh kanak-kanak tersebut, jadi mereka telah bersedia untuk ke peringkat yang seterusnya. Okay, jadi peringkat yang seterusnya setelah kesediaan membaca, peringkat yang kedua adalah prabacaan. Prabacaan, okay, prabacaan ataupun pre-reading. Okay, apa itu pre-reading? Pre-reading adalah satu peringkat untuk menyediakan kanak-kanak bacaan awal untuk bacaan awal atau bacaan. Okay, kita belum ajar lagi membaca. Okay, kita belum lagi ajar dia suku kata. Okay, jadi pada tahap ini kanak-kanak akan didedahkan kepada aktiviti yang mendorong mereka untuk mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Okay. Kenapa penglihatan dan pendengaran ni amat penting untuk kita tingkatkan dulu sebelum kita ajar anak-anak, okay, huruf, okay, ataupun membaca. Jadi saya seperti contoh, okay, penglihatan. Perasan tak kanak-kanak, okay, kalau pakai kasut dia tak dapat nak bezakan kiri dan kanan, mana belah kiri, mana belah kanan. Jadi itu adalah satu sebab di mana penglihatan kanak-kanak tersebut belum cukup tajam. Mungkin dia nampak kasut tu sama je, bentuk kasut tu sama, belah kiri sama, belah kanan pun sama. Dia nampak okey kasut. Tapi apabila kita melakukan aktiviti yang sesuai, okey, ianya dapat meningkatkan ketajaman penglihatan kanak-kanak tersebut. Okey, contoh lain, okey, apabila kanak-kanak mula mengenal huruf, okey, contohnya huruf S. Betul tak? Okey, huruf S dan huruf nombor 5. Jadi kita boleh nampak, okey, perbezaan dia, okey, tak ketara. Jadi kanak-kanak akan mengambil masa yang lama untuk membezakan, okey, dua huruf ni, okey. Huruf 5 dan nombor nombor 5 dan huruf S. Okey. Jadi apa contoh aktiviti yang ibu bapa atau guru boleh lakukan untuk meningkatkan, okey, ketajaman penglihatan dan pendengaran. Okay, jadi saya akan kongsikanlah, okay, contoh-contoh aktiviti yang kita boleh buat untuk menyediakan anak-anak kita sebelum mereka boleh membaca. Okay, yang pertama adalah pergerakan mata dan tangan, okay, iaitu eye-hand coordination. Yang kedua adalah pengamatan dan penglihatan, ini lebih kepada visual, okay, penglihatan. Dan yang ketiga adalah aktiviti pendengaran, okay, audio. Jadi saya akan kongsikan satu persatu, okay, aktiviti-aktiviti yang ibu bapa boleh lakukan di rumah, okay, sewaktu pandemik ni. Okay, pergerakan mata dan tangan ni adalah okay, eye hand coordination, di mana mata dan tangan kita bergerak beriringan, okay, sekali, sama-sama, serentak. Okay, contohnya apabila kita membaca, betul tak? Okay, apabila kita membaca buku, mata kita melihat, okay, tangan kita tunjuk dekat tulisan, dekat perkataan, okay. So mata dan tangan kita bergerak beriringan. Sama juga apabila kita, contoh lain, apabila cikgu mengajar di hadapan, okay, mata kita melihat papan putih, tangan kita menulis. Okay, mata dan tangan kita bergerak beriringan, sekali, serentak. Okay, yang ni jadi aktiviti seperti ini pentinglah untuk kita, untuk memudahkan kanak-kanak, okay, apabila mereka hendak membaca nanti. Jadi apa yang kita boleh buat di rumah, okay, contohnya menjahit. Okay, menjahit yang mudah saja, okay, bukan menjahit baju, menjahit, okay, kita boleh buat sendirilah, okay, permainan ni. Kita boleh guna kotak kasut ke, okay, kita boleh bentukkan, lukis gambar ikan, okay, gambar ayam ke, gambar daun, okay, jadi kita boleh tebukkan lubang, dan tali tu kita boleh gunakan tali kasut lah,
Okay, jadi tengok mata budak kanak-kanak akan melihat kepada pemandangan tersebut. Okay, mata akan melihat dan tangan akan bergerak. Okay, mata dan tangan bergerak seiringan. Okay, yang kedua adalah mengimbang balon. Ini pun sama juga, mata akan melihat balon dan tangan akan cuba untuk memastikan balon itu tidak terjatuh, mengimbang balon. Okay, ketiga adalah permainan Lego. Keempat adalah membalas dan menyambut bola, mengambil getah di dalam air, jungle dan seterusnya, menyusun kacang. Jadi saya yakin juga ada ibu bapa yang anak-anak mereka melakukan aktiviti-aktiviti ini tanpa ibu bapa sedar. Okay? Jadi ini bagus, aktiviti ini sangat bagus untuk mata dan tangan mereka, eye hand coordination mereka. Okay. Saya teruskan. Okay. Jadi yang kedua adalah aktiviti-aktiviti untuk pengamatan dan penglihatan. Okay, visual. Jadi apa ibu bapa boleh buat? Okay, contohnya aktiviti seperti inilah. Bulatkan saiz mata. Okay, ni adalah kertas kerja lah, worksheet kan. Kita boleh cari dekat internet, okay, boleh search dekat internet. Okay, contoh aktiviti-aktiviti seperti ini. Bulatkan saiz yang sama, okay, bentuk yang sama, atau warna yang sama. Okay, kita boleh jadi yang ni akan membantu untuk menambah lagi meningkatkan ketajaman kanak-kanak, mata penglihatan kanak-kanak. Okay, selain daripada itu objek tersembunyi. Okay, objek tersembunyi ini bukan kita boleh buat kat worksheet je, real life pun kita boleh buat. Okay, dekat rumah pun kita boleh buat. Contohnya kita pilih tiga objek ataupun 5 objek. Contohnya pemadam. Okay, kita mulakan dengan barang-barang yang besar dahululah. Okay, contohnya pemadam ataupun buku. Okay, permainan, teddy bear. Jadi kita boleh sorokkan dekat bahagian-bahagian rumah dan suruh kanak-kanak tersebut mencari objek tersembunyi. Okay. Selain menyambung titik, okay, permainan memory. Okay, untuk permainan memory ni, kalau ibu bapa tak ada flashcard, pun sama juga, kita boleh menggunakan objek. Contohnya ibu bapa pilih 5 objek. 5 objek yang kanak-kanak tersebut tahu. Okay, contohnya pemadam, buku, pembaris, pensel warna. Okay, jadi suruh tunjukkan 5 objek tersebut dan suruh kanak-kanak tutup mata mereka dan ambil satu objek. Ambil satu objek, okay, sorokkan. Jadi apabila mereka membuka mata, okay, kita boleh tanyalah, okay, barang apa yang hilang? Okay, yang ni bagus untuk memory. Jadi apabila kanak-kanak boleh buat, okay, mungkin dalam 2-3 kali, okay, boleh tambah lagi objek lain. Okay, itu adalah contoh permainan memory yang ibu bapa boleh buatlah dekat rumah. Okay, seterusnya bermain puzzle dan akhir sekali, okay, mengasingkan objek. Okay, banyak lagi aktiviti yang ibu bapa boleh buatlah bersama anak-anak. Okay, ini antara contoh yang kita boleh lakukan, okay, dekat rumah. Mengasingkan objek ni pun senang je, ambil kertas, okay, boleh tracing, kita trace shape objek tu, okay, size objek tu, bentuk objek tu dan suruh anak-anak padankan. Okay, jadi apabila kanak-kanak telah menguasai untuk objek-objek yang senang, okay, jadi boleh perlahan-lahan memperkenalkan, okay, contohnya kita trace untuk huruf A, okay, huruf B, huruf C. Okay, kita perlahan-lahan memperkenalkan huruf. Okay, itu adalah contoh bagi aktiviti pengamatan dan penglihatan. Okay, sekarang saya teruskan untuk aktiviti pendengaran. Okay, pendengaran. Okay, contohnya Simon Says. Ini adalah contoh aktiviti pendengaran lah, Simon Says. Jadi tak semestinya Simon Says, boleh juga nak tukar ke, okay, Ali Says ke, okay, Ali kata ataupun Abu kata, boleh juga. Okay, boleh diubah, yang ni bahasa Inggeris lah, kita boleh juga ubah kepada bahasa Melayu. Ali kata pegang mata. Okay, Ali kata pegang mata dan telinga. Okay, yang ni meningkatkan kepekaan kanak-kanak lah untuk mendengar, di mana pendengaran amat penting apabila untuk membezakan bunyi-bunyi huruf,
Okey, perkataan-perkataan. Okey. Selain daripada itu, okey, kita boleh buat aktiviti membunyikan haiwan. Contohnya bunyi, okey, kita buat bunyi kucing. Okey, kita tunjuk. Okey, mana satu haiwan yang menghasilkan bunyi ini? Okey, miau, miau. Jadi kanak-kanak akan memilih. Okey, dia akan dengar dan dia akan tengok, okey, haiwan mana yang menghasilkan bunyi tersebut. Okey. Seterusnya adalah aktiviti bercerita, okay, storytelling. Ini juga amat bagus untuk meningkatkan pendengaran anak-anak. Okay. Dan yang terakhir adalah, contoh yang terakhir adalah kerusi berirama, musical chair. Okay, musical chair pun amat bagus, terutamanya kerana apa? Kerana kanak-kanak akan lebih peka, okay, apabila muzik dimainkan. Okay, mereka akan mengelilingi kerusi, okey, sambil mendengar, dan apabila muzik berhenti, jadi mereka akan duduk. Jadi kalau tak nak guna kerusi pun tak apa, okey, mungkin bahaya, kita boleh guna cushion lah, okey, cushion untuk mengelakkan sebarang kecederaan. Okey. Jadi itu adalah aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan dalam meningkatkan pendengaran, okey, penglihatan kanak-kanak, okey, fine motor skill, gross motor dan sebagainya. Okey. Jadi apabila kanak-kanak telah cukup bersedia, jadi kita boleh teruskan dengan peringkat yang seterusnya. Okey, iaitu bacaan awal. Okey, tadi peringkat yang pertama adalah kesediaan membaca. Kesediaan baca, reading readiness. Peringkat kedua adalah pra-bacaan, pre-reading. Okey. Dan yang ketiga adalah bacaan awal, early literacy. Okey, ini adalah di mana peringkat di mana kemahiran mengenal huruf, okey, mengenal huruf A, okey, A sehingga Z, huruf besar, huruf kecil, okey, dan membatangkan suku kata, okey, syllable, membatangkan suku kata, okey, mengikut bunyi. Contohnya berudu, okey, berudu. Ada berapa suku kata? 3. Okey, berdasarkan bunyi. Okey, jadi seterusnya adalah menyebut perkataan, dan yang terakhir adalah membaca dengan lancar. Okey, pada peringkat ini, pada peringkat ini usia penggunaan mengenal huruf, usia mengenal huruf adalah berumur daripada 4 tahun. Okey, jadi ibu bapa boleh kenalkan, perlahan-lahan kenalkan huruf pada usia anak seawal 4 tahun. Mungkin itu yang paling awal lah, umur 4 tahun. Okey. Jadi untuk usia permulaan membaca, okey, 5 tahun ke atas. Okey. Dan usia yang dikira lewat adalah 11 tahun. Okey. Tapi tak dapat dinafikanlah, ada kanak-kanak yang dapat membaca dengan cepat. Ada yang umur 4 tahun, 5 tahun dah boleh baca. Okey, dan ada juga yang lambat menguasai kemahiran ini. Okey, jadi ia bergantung kepada persekitaran, okey, bergantung kepada anak-anak tersebut, kembangan kognitif anak tersebut. Jadi saya akan kongsikan kepada ibu bapa, okey, cara atau kaedah untuk mengajar kemahiran membaca awal ini. Disebabkan pandemik ini kan, okey, seperti yang kita tahulah, semua tutup kan. Jadi anak-anak bergantung kepada ibu bapa, okey, untuk mengajar mereka membaca. Okey. Jadi kita akan pergi daripada awal, di mana kemahiran yang pertama kanak-kanak perlu tahu, okey, adalah menghafal, mengenal, menyebut huruf, okey, dan menulis huruf A hingga Z. Okey, ini adalah kemahiran pertama. Sebelum mereka mampu membaca, okey, sebelum kita mengajar mereka membaca suku kata, kanak-kanak perlu mengenal, okey, menghafal, menyebut dan menulis huruf A sehingga Z. Okey, jadi kemahiran mana, skill mana adalah pertama menghafal. Okey, menghafal datang terlebih dahulu. Okey, contohnya kan kita selalu dengarkan kanak-kanak, okey, dengan lagu, kita selalu buka video, okey, lagu ABC. Jadi kanak-kanak akan menghafal dulu ABC. Okey, bila kat sekolah pun, okey, cikgu cakap, okey, nyanyi lagu ABC, ABC, okey.
Jadi menghafal datang terlebih dahulu. Okey, kanak-kanak akan menghafal huruf terlebih dahulu dan selepas itu apabila mereka menghafal, mereka akan mengenal, okey, mengenal huruf. Contohnya kita tunjuk, okey, ini huruf I mana? Okey, huruf I ini. Okey, contohnya saya ambil. Okey, huruf I yang mana satu? Ini. Okey, kanak-kanak boleh mengenal, oh ini huruf I. Okey, tapi kita ajar dululah. Okey, mana huruf O? Okey, ini huruf O. Jadi kanak-kanak mengenal dulu, belum boleh sebut lagi. Okey, dia kenal. Okey, oh yang ni. I bentuknya macam ni. O bentuknya macam ni. Okey. Jadi setelah itu, selepas mereka mengenal, barulah mereka boleh menyebut perkataan tersebut. Okey, I, okey, bunyi, okey, menyebut bunyi sekali, okey, menghasilkan bunyi. Okey, A bunyi dia A, B bunyi dia B, C bunyi dia C. Okey, mengenal membunyikan huruf tersebut. Okey, dan akhir sekali adalah menulis. Menulis. Okey, menulis. Akhir sekali barulah mereka boleh menulis huruf A sehingga huruf Z. Okey. Jadi selain daripada aktiviti yang menulis, okey, selain daripada aktiviti menulis di buku kerja ke, buku aktiviti ke, kita dapat lagi banyak aktiviti yang ibu bapa boleh lakukan lah. Okey, yang aktiviti-aktiviti yang menarik selain daripada menulis, di mana ni, okey, contoh ibu bapa aktiviti yang ibu bapa boleh buat, okey, print out, kita cetak worksheet. Okey, yang ni boleh jumpa dekat internet juga. Okey, banyak template yang dekat internet yang boleh ibu bapa carilah. Okey, jadi boleh gunakan stiker. Kalau tak ada stiker, okey, boleh guna kertas warna, suruh kanak-kanak tampal. Kalau tak ada printer pun tak apa, boleh lukis. Okey, boleh lukis bulatan tu, okey, huruf G, bulatkan. Okey. Dan selain daripada guna stiker, boleh juga ibu bapa guna watercolor. Okey, watercolor, kalau tak ada berus, kita guna jari lah. Kita guna jari, suruh kanak-kanak, okey, guna jari. Yang ni juga bagus untuk sensory, okey, fine motor skill. Okey, boleh guna jari. Dan selain daripada itu boleh guna tepung, okey, tepung ke pasir, okey, tepung, okey, di mana kita boleh ajar anak-anak untuk menulis. Okey, selain daripada menulis dekat buku je, okey, kita nak juga anak-anak okey melakukan aktiviti yang menarik lah. Contohnya kita guna tepung, jadi kita ajar anak-anak menulis. Okey, A, dan kita boleh ajar sekali bunyi. Okey, A bunyi dia A, M bunyi dia N bunyi dia N. Okey, masukkan sekali elemen-elemen bunyi itu. Dan yang terakhir, okey, Play-Doh. Play-Doh, kita boleh lah. Okey, Play-Doh ni kiranya kita akan lukiskan, okey. Kita akan lukiskan huruf. Okey, lukiskan huruf dan kanak-kanak perlu membentukkan Play-Doh tersebut mengikut huruf yang ditentukan lah, yang diberikan. Jadi kalau tak ada Play-Doh pun kita boleh buat homemade punya Play-Doh. Okey, boleh cari resepi Play-Doh lah, banyak lah kita boleh jumpa dekat internet. Okey, jadi ini amat baguslah, mampu untuk mengingatkan memory kanak-kanak. Okey, lebih menarik, aktiviti ini lebih menarik. Okey, ini adalah contoh lah, antara contoh yang aktiviti yang ibu bapa boleh lakukan. Okey, jadi yang seterusnya, apabila kanak-kanak telah okey, menghafal, okey, dapat menyebut huruf A, dapat menulis A sehingga Z, jadi kita boleh teruskan dengan peringkat yang seterusnya, iaitu okey, mengenal suku kata. Okey, mengenal suku kata. Jadi sebelum itu, okey. Okey, saya nak tanya ibu apa? Okey, apakah huruf yang sesuai untuk mengajar anak-anak? Okey, jadi untuk mengajar anak-anak membaca ni, kita nak ajar mereka. Jadi huruf apa yang sesuai? Adakah huruf besar ataupun huruf kecil? Okey. Ya, Evelyn. Okey, Evelyn dah bulatkan, Miss Evelyn. Okey, huruf besar. Okey, boleh ibu bapa boleh tulis dekat chat. Dekat chat box juga. Okey, jawapan dia adakah huruf besar ataupun huruf kecil?
Okay. 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 Ada yang kata huruf besar, okay bagus. Ada yang kata huruf kecil, bagus. Okay, jadi okay, kejap saya. Okay. Jadi saya akan beritahu kepada ibu bapa saya kongsikan apa huruf mana yang sesuai. Okay, kita tak tahu huruf besar ke huruf kecil ke mana satu ni nak ajar ni kan. Okay, jawapan dia adalah huruf kecil. Okay, huruf kecil adalah huruf yang sesuai untuk mengajar anak-anak membaca. Okay. Good try. Okay, bagus. Jadi kenapa? Saya akan terangkan kenapa huruf kecil ni sesuai. Okey, lagi bagus guna huruf kecil berbanding huruf besar. Okey, jadi ibu bapa boleh tengok ni buku teks sekolah Ini buku teks sekolah. Okey, buku teks sekolah. Okey, boleh tengok kebanyakan tulisan, kebanyakan huruf yang digunakan adalah huruf kecil. Okey, 80 hingga 9%, okey 90% huruf yang digunakan adalah huruf kecil. Jadi ini lebih mudah sekiranya daripada awal kita perkenalkan kanak-kanak dengan huruf kecil. Kita nak ajar anak-anak membaca tu kita guna huruf kecil. Contohnya flashcard ke alat bantu mengajar, kita punya teaching aids, kita menggunakan huruf-huruf kecil. Jadi ibu bapa dah tahu huruf apa yang sesuai untuk mengajar anak-anak membaca. Jadi saya akan teruskanlah. Apabila anak-anak telah mengetahui huruf A sehingga Z, jadi kita akan teruskan dengan peringkat yang seterusnya. Kanak-kanak perlu mengenal dan membunyikan huruf vokal. Jadi selepas anak-anak tahu huruf A dan Z, jadi yang kedua adalah mereka perlu mengenal dan mampu membunyikan huruf vokal. Huruf vokal ni ada 5. A, E, I, O, U. Ini dipanggil huruf vokal lah. Ada 5 je. A, E, I, O, U. Jadi membunyikan huruf. Jadi setiap huruf akan ada bunyi yang tersendiri lah. Contohnya A bunyi dia A. E ada 2 bunyi. E, E. I, E. O, O. O bunyi dia. U. Jadi kanak-kanak perlu mengetahui, perlu tahu untuk membunyikan huruf-huruf vokal. Jadi pelbagai aktiviti lah, banyak contoh aktiviti yang ibu bapa boleh lakukan. Seperti contoh sekarang saya ada flashcard. Saya ada flashcard ni. Jadi ibu bapa boleh perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan terlebih dahulu. I bunyinya apa? A bunyinya apa? Jadi perkenalkan dulu. Berikan contoh. Contoh A, ayam. Ayah. Perkenalkan dulu. Jadi apabila mereka dah kenal, barulah kita boleh lakukan aktiviti. Contohnya aktiviti, kita suruh kanak-kanak pegang, pegang flashcard ni. Jadi kita tanya, huruf mana yang bunyi dia A? Jadi kanak-kanak akan boleh tunjukkan. Ni A. Huruf mana yang bunyi dia E? Jadi kanak-kanak akan ambil dekat tangan dia, akan pilih, ni E. Jadi itu antara contoh lah. Banyak lagi yang boleh buat. Contohnya ibu bapa boleh tampal dekat dinding. Jadi kita boleh tunjuk, ni mana A? Jadi kanak-kanak perlu pilih, tunjukkan dekat menggunakan tangan mereka A. Ayam. Contoh bunyi A, ayam, ayah. Jadi kita nak anak-anak tahu, kanak-kanak tahu terlebih dahulu basic yang ini, asas huruf vokal ni. Kalau dah tahu asas, baru boleh kita pergi ke peringkat yang seterusnya. Biar saya tambah sikit ya. Yang ini, kalau kita nak ajar dia, are you sharing screen? Bagaimana kita nak murid-murid mengenal dan juga
menghafal. Ya, jangan keliru dengan bunyi terutamanya A. Ya, A, E. Kadang-kadang dia keliru ya, huruf vokal A dan huruf vokal E dan huruf vokal I. Ya, bunyinya mungkin lebih kurang sama. Jadi kita boleh gunakan gambar to associate ya, A untuk api, ya, dan juga biar mereka lihat ya pembentukan mulut, ya. So you can read in front of the mirror, ya. So you have mirror, you both of you will look into the mirror yourself, and then you say look at your mouth movement. It's like this, ya. And then get emak, okay. Emak, okay. I ada dua bunyi kan dalam bahasa, ya. Enak, ini ya, I untuk enak, I untuk emak, ya. So jadi mereka ingat I dia recall back emak, ya, gambar emak. Dia kenal emak. Jadi dia kenal, dia ingat balik, okay. Bunyi I adalah untuk emak, ya. Bila tengok A, dia kenal A untuk api, ya. Dia teringat, ya, grafik, ya, api, ya. Dia nampak gambar api, dia nak ini huruf A untuk bunyi untuk huruf vokal A, ya. Jadi kita gunakan visual, ya. Remember that students learn a lot from visual, ya, visual understanding, ya. So kita gunakan gambar, kita gunakan teknik mendengar, ya. Jadi kita tengok, kita akan buat satu game. Okay, ini bunyi apa, ya. Dia dengar, kenal perbezaan vokal E, I, O, U ini, ya. And of course sometimes dia akan keliru, ya. Keliru dengan bahasa, dengan phonics English pula, ya. Jadi kita kenakan yang kat ini, kita kena belajar bahasa, ya. Lain sikit dari phonics. Okay, ini adalah bahasa. Ya, actually pembacaan suku kata adalah lebih senang dalam bahasa, ya, sebab dia punya rule lebih senang. Ya, only one rule suku kata, ya, as compared to phonics, ya. Okay, so back to you, Aisyah. Jadi untuk aktiviti seperti ini, teaching aids, flashcard seperti yang Miss Tracy beritahu, amat membantu, grafik, visual ni dapat membantu kanak-kanak, seperti contohnya kan kanak-kanak pun dia tengok video kan, jadi mereka tertarik dengan benda-benda macam ni. Jadi visual, teaching aids macam ni, grafik, kita boleh gunakanlah untuk mengajar anak-anak. Jadi selepas mereka mengetahui huruf vokal, bunyi huruf vokal A, E, I, O, U, jadi kita boleh teruskan dengan membaca suku kata. Selepas mereka dah tahu, kanak-kanak dah tahu huruf vokal, jadi kita boleh kenalkan dengan suku kata. Suku kata terbuka. Suku kata terbuka ni macam mana? Konsonan, huruf konsonan yang itu selain daripada A, E, I, O, U. Contohnya huruf B, D, C, F, K, L, selain daripada A, I, O, U. Jadi huruf konsonan campur dengan huruf vokal. Huruf vokal A lah, A, E, I, O, U contohnya. B contohnya huruf konsonan B. B, A, bar. Itu adalah contoh suku kata terbuka. Ada 2 huruf saja. Jadi untuk mengajar anak-anak ini, kita boleh mulakan dengan huruf vokal, kita gabungkan huruf konsonan dengan 3 huruf vokal yang pertama. A, I dan U. Contoh macam ni. A, I dan U. Untuk kaedah mengeja ni, membaca ni, mengeja, terdapat banyaklah kaedah. Tak ada yang salah, semuanya betul. Contohnya kita saya rasa ibu bapa pun sekali, kita mengeja dengan cara yang biasalah, B, A, bar, C, Ica, D, Eda, K, Eka, yang standard lah, yang semua kita tahulah, R, Airi, S, I, C. Tapi ada juga sekolah ataupun cikgu yang mengajar
anak-anak mengeja menggunakan kaedah fonik. Okey, fonik ni apa? Fonik ni membunyikan bunyi huruf. Okey, bunyi huruf tu. Contohnya, okey, setiap huruf ada bunyi, betul tak? Daripada A sampai Z, setiap huruf ada bunyi. Jadi kaedah fonik ni dia menggunakan bunyi huruf, dia menggabungkan bunyi huruf. Okey, contohnya B bunyi dia B. A bunyi dia A. Okey, B A ba. Okey. C C A A. C A ca. Okey, contoh ni. K K K U U. K U ku. Okey, itu adalah kaedah fonik. Di mana dia menggabungkan bunyi huruf tersebut. Okey, jadi untuk mengajar mana satu yang lebih bagus? Okey, sebenarnya depend, okey, bergantung kepada sekolah. Okey, sebab dekat sekolah, okey, kanak-kanak banyak menghabiskan masa dekat sekolah lah kan. Jadi kalau cikgu tu mengajar dengan kaedah yang biasa, yang standard, okey, jadi ibu bapa pun boleh teruskanlah dengan kaedah tu. Okey, kalau kat sekolah cikgu dah ajar BA bar, CHR, DA, jadi ibu bapa pun sambunglah. Okey, guna teknik yang sama, BU-BU, CU-CU, DU-DU, sambung je sebab kita tak nak anak-anak confuse. Okey, tak nak anak-anak keliru. Jadi kalau kat sekolah guru-guru dah mengajar anak-anak menggunakan kaedah fonik, jadi ibu bapa pun perlu mengajar anak-anak menggunakan kaedah fonik. Okey. Jadi kaedah fonik ni kita boleh tengok dekat internet lah, okey. Macam dekat YouTube tu ibu bapa boleh search, okey, kaedah fonik, okey, membaca kaedah fonik, membaca mengikut kaedah fonik, boleh search. Jadi banyak video-video yang mengajar, okey, macam mana bunyi-bunyi huruf, okey, dan macam mana nak menggabungkan huruf-huruf tersebut. Okey. Jadi sambung balik tadi, okey, selepas mengenal kanak-kanak dengan huruf vokal A, I, U, okey, kita gabungkan daripada huruf konsonan B sehingga Z, okey, dan barulah kita kenalkan dengan konsonan yang selebihnya. Okey, E ada dua, okey, E, E, dan O. Okey. Jadi untuk mengajar anak-anak mengeja, jadi saya syorkanlah, okey, untuk ibu bapa menggunakan alat bantu mengajar, okey, teaching aids ataupun flashcard. Okey, seperti yang Miss Tracy tadi beritahu, okey, jadi kanak-kanak dia lebih suka diajar menggunakan visual, okey, gambar-gambar, warna. Okey. Jadi okey, contoh contoh kenapa kita menggunakan flashcard. Okey, ibu bapa boleh tengok dekat sini. Okey, ini adalah satu ayat, okey, dua ayat, okey. Rudy beli kerusi kayu. Okey, cuba ibu bapa baca, okey, atau cikgu-cikgu baca dekat sini. Okey, yang ni ada satu warna je. Okey, satu warna je. Okey, kalau bandingkan dengan yang ada warna, okey, ada suku kata yang berbeza warna. Okey, mana lagi mudah? Okey, adakah nombor 1 ataupun nombor 2? Okey, jadi kanak-kanak akan lebih mudah membaca apabila terdapat perbezaan daripada segi suku kata. Okey, ini di awalnya lah, okey, pada awalnya. Sebab kita nak develop skill kanak-kanak tersebut, jadi kita nak memudahkan. Okey, kita nak biar kanak-kanak familiar dengan suku kata. Okey, jadi bila kita ada suku kata yang berbeza, flashcard, okey, yang berbeza warna, okey, jadi kanak-kanak dapat membezakan lah. Okey, setiap suku kata itu ada huruf yang berbeza. Okey. Jadi untuk suku kata ni, okey, banyak cara, banyak aktiviti yang ibu bapa ajarkan kepada anak-anak. Okey, contohnya, okey, yang ni yang saya cakap tadi lah, okey, bapa ni link pada YouTube yang ibu bapa boleh tengok dekat mengenai kaedah fonik, okey, bunyi huruf dan bacaan suku kata. Okey, banyak lagi sebenarnya, ini antara contohnya lah saya keluarkan. Okey, jadi saya nak teruskan, okey, cara-cara atau teknik-teknik yang ibu bapa boleh. Cikgu Aisyah, boleh go back to the last slide? Yeah, so parents who want to take a photo, you can take a screenshot or take a photo on this
some of this YouTube. Yeah, there's a lot of learning resources you can learn, you can use. Yeah, nak kenalkan ya resources untuk bacaan. This is some of the example lah. There's a plenty of it. Yeah. So for early readers yang membaca awal, jadi lebih the more you introduce, okay, biar dia dengar even dengar story dalam bahasa ya Upin ya, ada banyak cerita-cerita di YouTube you boleh dengar. Biar dia selesa, comfortable and also begins to faham dia punya intonasi dalam bahasa. Then dia know, ini bahasa, ini bukan English, ini bahasa. Ya, biar dia dengar dulu. Ya, same thing like kalau kita nak belajar bahasa Jepun, ya kita pun kena dengar dulu, dengar dia punya intonasi. Ya, lepas tu baru kita nak kenal dia punya huruf. Baru kita kenal bagaimana nak eja, bagaimana nak tulis. Ya, jadi first thing is like more awareness, right? Reading awareness. Thank you. Ya, Aisyah. Okay, sekarang sekarang saya nak ajar ibu bapa, saya nak kongsikan dengan ibu bapa macam mana cara untuk menggunakan flashcard. Okay, jadi setelah ibu bapa mengetahui, setelah kanak-kanak mengetahui suku kata terbuka, jadi kita boleh perkenalkan mereka dengan perkataan lah. Okay, contohnya macam ni, V ni tadi huruf vokal kan, V dan KV. Contohnya A dan P, api. Okay, jadi ini adalah perkataan api. Okay, jadi kita tambahkan apabila dah kanak-kanak dah build up confident, kita boleh teruskan dengan level yang seterusnya. Okay, KB, ada 2 suku kata, baju, kerusi, 3 suku kata, jurubina, ada 4 suku kata. Okay, dan yang terakhir, yang ni Rabasa Tato ni, tak semestinya perkataan-perkataan yang ibu bapa perkenalkan kepada anak-anak tak semestinya ada makna. Okay, kadang kita nak cari perkataan yang ada makna kan. Kita nak yang ada 2 suku kata tapi dah tak tahu dah nak pilih mana. Jadi tak kisah sebenarnya sebab tujuan kita nak anak-anak familiar dengan suku kata. Okay, suku kata terbuka. Okay, contohnya saya ada flashcard kat sini. Okay, jadi apa yang ibu boleh buat dengan flashcard? Okay, guna flashcard yang tadi yang kita awal-awal tadi tu kan, yang kita guna yang sama. Sebab kanak-kanak dia dah build up confident tau, dia dah confident. Jadi kita buatlah kita ambil contohnya satu suku kata, kita buat satu perkataan, kita nak kenalkan dengan dua perkataan 2 suku kata. Jadi kita kenalkan kita buat macam ni, baca. Jadi bolehlah suruh kanak-kanak tuliskan baca. Jadi kita perkenalkan suku kata ni, kanak-kanak boleh mengeja dan mereka juga boleh melukis lah. Kita lukis, baca contohnya, baca buku. Contoh. Jadi ini adalah contoh lah kita guna flashcard tadi. Jadi flashcard ni memang amat membantulah bapa dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran ni. Selain daripada tu, kita juga boleh sorry ya, Aisyah. Okay, go back to the second slide. Yeah. Tadi kita ada belajar tentang peringkat kan, peringkat pembacaan, dan juga kita kena hafal dulu, lepas tu mengenal. Ya, sebelum tu menulis. Jadi kita guna flashcard ya, dan biar dia mengenal baca. Kita boleh bagi dia contoh options ya. CA ataupun CE CO. Okay, mana satu? Baca. Ya, jadi kita main satu game ya untuk dia. Jadi biar dia pilih. Ya, biar dia pilih mana satu. Okay, so at this time kita tak fokus untuk penulisan dulu. Ya, so we don't concentrate on the handwriting first. Yeah, because sometimes by the time the writing got issues and then the reading also hampered. So now we just focus on bacaan. Yeah, so we just use a flashcard. Again, we can play the games. So ask them to choose. Okay, mana satu ba? BA ba ke BE ba? Okay, bagi dia pilihan, 2 atau 3 pilihan. Lepas tu ca. Yeah, so we can focus on the initial BA first. BA, BR or BI, B. Okay, lepas tu ca. Okay, dikenal baca. Okay, so sekarang saya ubah CA ca. Okay, ca dengan CA ca, CE ca dan CO co. Okay, mana satu? Baca. Yes. Permainan game ya, game flashcards. Okay, biar dia fix the card. Okay, baca. Dan baca maksudnya
baca buku. Kita ada gambar. Kalau ada gambar, dia faham apa itu baca. Ya, kita kena ajar dia bacaan dan juga faham apa yang dibacanya. Ini maksudnya pemahaman. Ya, jadi biasanya kita ada gambar, kita terangkan ya apa itu baca. Ya. Okey. Okay. Okey, contohnya yang ni, okey, ini apa yang diterangkan Miss Tracy tadilah, okey. Di mana kita menggunakan flashcard tadi, okey, dan ada gambar, okey, ada grafik sekali untuk kita perkenalkan, okey, vocab, okey, perkataan-perkataan baru, contohnya paku, okey, oh ini paku. Jadi bila kanak-kanak membaca, okey, mereka juga dapat faham, okey, paku itu apa? Okey, paku tu nail. Okey, roti. Okey, roti itu apa? Okey, roti macam ni bread. Jadi kita boleh kenalkan kanak-kanak, okay, bila dia baca dia tahu, dia faham. Oh okey, inilah yang dimaksudkan dengan roda. Okey, jadi aktiviti selain daripada itu, ibu bapa boleh sekiranya ada flashcard. Jadi kita selalunya apa yang saya buat dekat sekolah lah. Okey, contohnya ibu bapa ada macam tali ke, okey, tali ataupun apa-apa tali. Jadi berapa boleh ambil flashcard tu, okay, jadi pilih berapa perkataan lah, contohnya paku, okay, contohnya ada berapa flashcard, okay, roti, contohnya roti, okay, ni, jadi boleh okay, paku. Jadi kita sepahkanlah, okay. Jadi kanak-kanak kita boleh cakap, okay, cari row. Okay, cari row. Jadi kanak-kanak akan pilih ambil ni. Jadi kita boleh suruh mereka gantungkan. Okay, guna pengepit baju ke, jadi row. Row. Okay, roti. Mana? Mana T? Mana T? Okay, jadi kanak-kanak akan ambil, jadi dia akan gantungkan T. Jadi ini akan membuatkan aktiviti ni lebih menarik lah. Roti. Jadi mana gambar roti? Kalau ada gambar roti, okay, ni ada kad yang ada gambar lah. Okay, jadi letaklah kat sebelah ni. Okay, roti. Ini boleh meningkatkan pemahaman kanak-kanak tersebutlah sewaktu membaca, roti. Jadi boleh sambungkan dengan perkataan seterusnya. Kalau ada suku kata yang ketiga, kerusi. Pun sama juga, boleh buat juga yang sama. Kerusi. Kalau ada blue tag ke, ada blue tag boleh tampal dekat dinding. Boleh tampal dekat dinding. Contohnya ibu bapa pilih 5, 5 suku kata. Contohnya ma, pa, ca, ka, su. Jadi dekatkan kat dinding. Jadi kita cakap, cari suku kata ma. Jadi suruh kanak-kanak pergi cari. Jadi tak adalah duduk je, bolehlah pergi ke sana, pergi cari mana ma. Ni ma. Boleh sorok-sorokkan suku kata tersebut. Jadi selain daripada itu, yang ni pun apa yang dikatakan Miss Tracy tadi. Di mana kita ubahlah, kita bagi option. Contohnya ku kan, kita dah bagi ku, kita dah bagi suku kata ku. Sekarang ni gambar apa? Kita tunjukkan grafik. Kita tunjukkan gambar, gambar kuda. Da. Mana satu da? Jadi pun kita tunjuklah, mana satu da. Kita pun tunjuklah flashcard, mana satu. Ni contoh lah. Mana satu. Jadi kanak-kanak pun akan pilih, oh ini da. Inilah da, kuda. Kita bagi pilihan. Jadi supaya untuk kanak-kanak tu lebih familiar lah. Kuda. Yang ni kuda. Ni kuda. Jadi kita boleh perkenalkan jugalah, ini kuda. Sebab yang ni kadang-kadang tadi dah baca kan, dia dah tahu macam mana nak eja ni. Jadi kita boleh jugalah bacakan, ini kuda. Selain daripada tu kita boleh juga ubah, mungkin suku kata yang depan ataupun suku kata belakang, suku kata di tengah. Ni pula cuci. Cuci tangan. Cuci. Mana cu? Cu mana? Kita bagi pilihan la, su, cu. Mana satu? Cu. Yang ni. Cuci. Jadi kita kenalkan juga dengan kanak-kanak dengan ayat-ayat mudah lah. Saya cuci mata. Yang ni semua kalau ibu bapa perasan lah, yang ni semuanya kanak-kanak dah tahulah. Kita bagi contoh pun contoh yang suku kata ataupun perkataan yang kanak-kanak dah tahu, yang dah belajar. Saya cuci mata. Suku kata terbuka. Jadi seterusnya. Jadi apabila mereka dah mengetahui
okey, perkataan, okey, suku kata ni kita boleh ajar mereka membatangkan suku kata, okey, syllable. Kita membatangkan, kita pisahkan mengikut suku kata. Contohnya kerusi kan. Kerusi, ada 3 suku kata, betul tak? Ada 3 bunyi, kerusi. Jadi macam mana cara untuk kita perkenalkan suku kata ni, membatangkan suku kata ni kepada kanak-kanak? Okay, kita boleh buat aktiviti ni lah. Okay, yang ni dalam bahasa Inggeris tapi kita boleh gunakan juga dalam, kita boleh gunakan untuk bahasa Melayu lah. Okay, saya buka dulu. Okay. Clap up high, one syllable words. Dog, dog. Cat, cat. Di mana Clap up high, one. okay, di mana okay, kita menyuruh kanak-kanak okay, membunyikan suku kata, memisahkan suku kata mengikut bunyi. Contoh bus, okay, bus. Okay, van, okay, kerusi. Okay, boleh tengok balik. Okay. Syllable words. Dog, dog. Cat, cat. Love, love. Mouse, mouse. Clap left and right, 2-syllable words. Rainbow, rainbow. Playground, playground. Sidewalk, sidewalk. People, people. Okay, ini adalah salah satu kaedah untuk kita ajar anak-anak membatangkan suku kata, okay, syllable. Jadi yang ni kita boleh buat lah, okay, kita suruh, okay, kita bagi perkataan, kanak-kanak yang kena pisahkan, okay, kerusi, nanti dia orang akan tepuklah tangan, okay, kerusi. Okay, jurubina, macam tu. Okay, jadi apa dah mengetahui konsep ini, barulah kita boleh tengok, boleh mengajar mereka, okay, memisahkan, okay, membatangkan suku kata melalui tulisan lah. Okay, contohnya kita pisahkan saya, okay, saya. Okay, ada 2, 1, 2. Okay, suka, ada 2 suku kata. Okay, bunga, okay, 1, ada 2. Matahari, ada 4 suku kata. Okay, matahari. Okay, itu adalah teknik untuk membatangkan suku kata, okay, memisahkan suku kata. Okay, seterusnya apabila mereka dah mengetahui suku kata terbuka, okay, saya suka habiskan lebih banyak masa lah, okay, kita spend more time dekat suku kata terbuka. Dan apabila mereka dah cukup bersedia, barulah kita pergi ke peringkat seterusnya, iaitu membaca suku kata tertutup, okay. Contohnya macam ni, KBK, okay, konsonan diapit dengan huruf vokal. Macam tu. Okay. Jadi contohnya perkataan macam ni, apabila mereka dah tahu suku kata tertutup, barulah kita perkenalkan dengan perkataan. Okay, contohnya lembu. Okay, busuk, lambat. Okay, nampak kita pisahkan, kita gabungkan dengan suku kata terbuka, okay, dan suku kata tertutup. Okay, sama juga aktiviti yang kita boleh lakukan. Okay, kita gunakan suku kata yang flashcard yang sama. Okay, kita boleh gunakan supaya kanak-kanak lebih familiar lah. Okay, dia ada confident dengan flashcard ini. Okay, jadi kita boleh buat, okay, ban. Okay, jadi perkataan seperti yang saya beritahu lah, perkataan tak semestinya ada makna. Okay, yang penting kita nak mereka menguasai dahulu. Okay, jadi yang seterusnya, okay, saya pergi yang seterusnya lah. Okay, apabila mereka dah mengetahui suku kata tertutup, kita boleh teruskan dengan suku kata tertutup NG. Okay, yang ni dah susah sikit lah, NG. Okay, NG, saya suka gabungkan juga, okay, dengan semua suku kata. Okay,
M-A-N-G, mang. Okay, bunyikan dulu semua. Okay, N-I-N-G, ning, K-A-N-G, kang, K-U-N-G, kong. Okay, bunyikan semua supaya kanak-kanak dia tahu, oh, N-G, bunyi dia okay, S-A-N-G, sang. Jadi selepas itu barulah okay, bila anak-anak dah tahu, okay, barulah kita perkenalkan dengan perkataan. Okay, kita kenalkan dululah seperti biasa, kita mesti kenalkan dulu. Kalau tak kenal jadi kanak-kanak tak tahulah macam mana nak bunyikan. Okay, kita kenalkan, okay, barulah kita buat contoh. Okay, sama juga boleh guna flashcard yang tadi. Kita just tambah, okay, B-A-N-G, bang. Okay, bagi contoh, bang. Okay, bang. Okay. B-A-N-G bunyi dia bang. C-A-N-G, chang. Macam tu. Okay, selepas tu barulah kita kita perkenalkan dengan perkataan. Okay, kita gabungkan dengan suku kata tertutup ataupun suku kata terbuka. Okay. Jadi selepas mereka mengetahui, kita boleh teruskan dengan perkataan diftong. Okay, perkataan diftong ni adalah dua bunyi vokal. Okay, ada dua huruf vokal yang bergabung. Okay, contohnya ni B-A-U, bau. Okay, ni bunyi diftong lah, perkataan diftong yang ada dua vokal. Jadi selepas mereka dah tahu bunyi ini, kita ajar dululah. Okay, lepas mereka tahu, barulah kita perkenalkan dengan perkataan. Okay, pisau, rantai. Okay, ni bunyi diftong, ada dua bunyi vokal. Okay, selepas itu barulah kita perkenalkan dengan suku kata digraph. Okay, suku kata digraph ni apa? Suku kata digraph ni adalah dua bunyi konsonan. Ada dua huruf konsonan. Okay, contohnya macam ni, NG, okay, NY, ada dua huruf konsonan. Okay, contohnya kita ambil satu dulu, okay, NG. Jadi kita perkenalkan dengan kanak-kanak. Okay, kita bunyikan dulu. Nga, dengan semua huruf vokal. Nga, ngi, ngu, nge, nge, ngo. Okay, jadi kita boleh barulah kita gabungkan, okay, menjadi perkataan. Okay, ini adalah suku kata digraph, okay. Dan seterusnya, okay, yang kaedah peringkat yang okay, level yang ke-11 seterusnya adalah membaca perkataan berimbuhan. Okay, berimbuhan. Yang ni contohlah macam ni lah, memasak. Okay, ada imbuhan awalan atau akhiran. Okay, memasak, mendayung, okay, membuat, okay, pakaian, macam tu. Okay, ni imbuhan pakaian, ni imbuhan akhiran lah. Okay, jadi apabila mereka dah mengetahui, okay, perkataan berimbuhan, barulah kita kenalkan dengan ayat-ayat mudah. Okay, contohnya congkak kayu. Ada dua perkataan kan, congkak kayu, waw bulan. Okay, dan seterusnya barulah mereka boleh membaca dan memahami ayat-ayat mudah. Okay. Okey, jadi peringkat yang terakhir adalah membaca dan pemahaman. Okey, bacaan dan pemahaman. Di mana ianya ada satu peringkat di mana kemampuan bagi anak-anak, okey, kanak-kanak untuk memahami sesuatu yang dipelajari atau yang dibaca. Okey, kanak-kanak kena faham apa yang dia baca. Okey, bahan bacaan, contohnya buku cerita, dia kena faham apa yang Okey, jadi untuk pemahaman ini terbahagi kepada beberapa tahap lah. Okey, jadi tahap yang pertama adalah kefahaman literal. Okey, di mana kanak-kanak, okey, pelajar hanya perlu mengingat atau menyatakan apa yang terdapat dalam teks atau dalam arti kata lainnya isi tersurat, okey, dalam teks. Maksudnya straightforward question, kita tahu. Okay, jadi tahap ini hanya perlu proses pemikiran yang biasa. Bila kita baca teks tu, jadi kanak-kanak pelajar hanya perlu faham. Okay, bila dia baca tu dia faham, jadi dia bolehlah jawab soalan-soalan pemahaman yang melibatkan kefahaman literal ni. Okay, contoh kemahiran literal adalah memahami makna perkataan, okay, makna ayat atau menyusun urutan idea. Jadi straightforward communication, contoh soalan apakah peristiwa yang berlaku, okay, contohnya banjir kilat. Okay, bila dia baca contohnya teks mengenai banjir kilat. Okay, di manakah kejadian itu berlaku? Okay, di kawasan pedalaman Negeri Sembilan. Macam tu. Okay, jadi siapakah yang terlibat dalam peristiwa itu? Okay, jadi semua jawapan untuk soalan-soalan ini, okay, adalah melibatkan kefahaman literal
di mana mereka hanya boleh dapat menjawab dapat jawab soalan melalui teks. Apabila mereka membaca teks, mereka boleh mendapat jawab soalan tersebut. Okey, jadi tahap yang kedua. Tahap yang kedua ni adalah kefahaman inference. Yang ni yang tahap kedua lah. Tahap kedua adalah inference yang merupakan proses pemikiran yang lebih kompleks. Ini lebih kompleks, dia perlukan di mana ia menggunakan maklumat, maklumat yang dibaca serta pengetahuan untuk membuat kesimpulan suatu peristiwa. Contoh kemahiran inference ni adalah menyatakan sebab dan akibat. Bila dia baca, dia tahu sebab bila dia baca satu teks tu kalau dia buat macam ni, akibat dia macam ni. Jadi saya betul adalah membuat ramalan atau jangkaan. Apa yang pelajar tahu, pelajar boleh ramalkan di akhir cerita ini. Ramalan. Membuat perbezaan dan perbandingan, apa persamaan, perbezaan dan membuat kesimpulan. Contohnya, ini adalah contoh soalan di mana mereka perlu menggunakan pengetahuan mereka sendiri atau maklumat yang dibaca untuk menjawab soalan ini. Contohnya, apa pendapat kamu? Bagaimanakah cara untuk mengelakkan kemalangan jalan raya? Jadi apabila mereka baca tu, mereka perlu menjawab dengan jawapan mereka sendiri. Jadi nombor 2 adalah tanggungjawab. Contoh soalan apakah tanggungjawab kamu sebagai seorang pelajar? Jadi dia memerlukan pengetahuan dia sendiri untuk menjawab soalan ini. Jadi ini melibatkan proses yang lebih kompleks lah. Jadi apakah aktiviti yang boleh ibu bapa lakukan untuk meningkatkan pemahaman membaca? Contohnya yang pertama adalah membaca secara lantang, membaca secara kuat. Pada awal-awalnya, di awal-awal untuk kanak-kanak membina pemahaman, jadi kita boleh suruh anak-anak membaca secara kuat. Apabila mereka membaca secara kuat, maklumat akan diproses ke dalam otak, jadi akan meningkatkan kefahaman lah kanak-kanak tersebut. Yang kedua adalah urutan cerita. Bila kanak-kanak dah membaca cerita, kita boleh suruh mereka lukis. Kita boleh suruh mereka lukis balik, contohnya awal, pertengahan, pengakhiran. Kita suruh lukis balik. Kita nak tengok kanak-kanak faham atau tidak. Dan seterusnya adalah menceritakan semula. Kita suruh mereka ceritakan balik, retelling stories. Dan kita boleh juga bagi soalan-soalan pemahaman. Kita ajukan soalan-soalan yang mudah kepada mereka. Contohnya, siapakah watak utama? Dan selain itu kita boleh juga buat mind map. Kita pisahkan, kita keluarkan, kita extract informasi yang penting. Contohnya, siapakah watak? Karakter, siapakah watak dalam cerita ini? Apa yang berlaku dalam cerita ini? Apa yang berlaku di awal, pertengahan dan akhir. Macam tu. Kita boleh buat mind map supaya untuk meningkatkan kefahaman kanak-kanak tersebut lah. Yang ni kita boleh gunakan mind map yang Cikgu Aisyah tunjukkan yang ni. Yang ni memang penting sama ada dalam bahasa Melayu ke English ke Jadi kita boleh guna satu petikan ataupun satu just cerita. Cerita buku cerita. Kita boleh baca dengan mereka. Jadi biar dia dengar. Bagaimana kita orang adult orang besar baca. Jadi dia dengar. Dia boleh dengar. Jadi biasanya saya akan take turns dengan mereka. Jangan dia seorang saja baca, dia rasa boring. Jadi kita take turns, I read one page, you read one page. Biasanya dia akan rasa seronok sikit lah. Jadi bila dia dengar kita orang dewasa baca, dia boleh belajar daripada kita. Bagaimana intonasi kita. Jadi itu cara mereka belajar jadi kita lepas mereka dah dengar and then baca cerita itu, lepas tu kita extractkan informasi yang penting. Apa tajuk tajuk cerita yang kita belajar tadi tu. Apa cerita dia, siapa penulis dia. Lepas tu apa setting dia, mana tempat berlaku kejadian itu. Setting.
di tempat mana? Bila? Ada tak? Ada beritahu tak di mana? Ya, kalau tak ada, terus tak ada. Okay? And then kita boleh refer balik ke mana kita dapat jawapan itu. Kita refer balik. Ya. So dia boleh recall balik, ingat balik apa yang dibaca. Ya, dan kita boleh refer balik buku itu. Okay, ataupun kalau dia terus boleh bagi jawapan dia, maksudnya dia faham. Ya, isi penting ya cerita yang dibaca tadi itu. Ya, siapa yang terlibat? Ya, apa karakter yang terlibat? Ya, apa nama karakter itu? Okay, lepas tu apa isi penting? Ya, apa yang berlaku? Ya, kenapa? Kita bertanya. Ya, berbagai soalan yang kita mahu adalah mereka menjawab soalan kita dulu. Ya, menjawab secara respon, secara verbal dulu. Ya, lepas tu kita boleh tanya apa yang kita boleh belajar daripada cerita ini. Ya, apa is the moral of the story? Ya, ataupun kita boleh tanya apa yang akan berlaku jika, ya, this is inference, ya. If this thing happen, what do you think happen? Dan kita tanya pendapat dia. Nah, and then kita boleh tahu sama dia faham atau tak faham. Ya, kalau dia kurang faham, kita boleh cerita balik. Ya, kita tengok balik kita buku cerita tadi tu, kita tengok sini jawapan dia. Tengok. Jadi semakin kita delve into this mind map, lebih dia akan memahami petikan itu. Ya. Okay. Jadi ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukanlah untuk meningkatkan pemahaman membaca kanak-kanak. Okay. Jadi itu sahajalah 4 peringkat peringkat-peringkat bacaan. Okay. Okay, jadi okay. Jadi saya nak tanyalah ibu bapa ingat ataupun tidak. Okay, berapakah peringkat kemahiran membaca? Okay, adakah 4 atau 6? Okay, boleh dekat chat box boleh tuliskan. Okay, adakah 4 atau 6? Okay, 4. Okay, bagus. Okay, maksudnya ibu bapa ataupun cikgu-cikgu, okay, fokuslah dalam bengkel kita pada kali ini. Okay, mendapat input. Okay. Okay, jadi terdapat 4 lah. Okay, 4 peringkat kemahiran membaca. Okay, bagus. Yang pertama saya ulang baliklah. Okay, yang pertama adalah kesediaan membaca. Yang kedua prabacaan. Yang ketiga adalah bacaan awal. Dan yang keempat adalah bacaan dan pemahaman. Okay. Okay. Jadi konklusinya, okay, di mana konklusi apa yang saya dapat rangkumkan, okay, untuk bengkel kali ini adalah pelibatan ibu bapa dalam mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Okay. Sebab sekarang ni tengah pandemik, jadi sekolah tutup, jadi ibu bapa juga memainkan peranan penting. Okay, bukan saja guru, ibu bapa mengambil alih lah kiranya, macam tu nak cakap. Okay, dalam mengajar anak-anak, okay, membaca. Okay, jadi pupukkan minat membaca, okay, menyediakan bahan bacaan yang menarik, okay, menyediakan flashcard, okay, teaching aids, dan sentiasa membantu anak-anak. Okay, kita tengok anak-anak perlukan bantuan ataupun tidak dalam membaca. Okay, jadi sekiranya mereka dah boleh baca, adakah mereka dapat memahami, okay, bacaan tersebut. Okay, kita luangkan masa untuk anak-anak. Okay, mungkin sehari, okay, 1 jam, okay, 40 minit, 1 jam setengah. Mungkin bukan aktiviti ataupun mendengar mereka membaca pun sudah cukup, okay, untuk membantu mereka, okay, mendapatkan keyakinan mereka untuk membaca. Okay, dan terakhir adalah memerlukan kesabaran. Okay, untuk ajar anak-anak kita ni, kita perlukan kesabaran lah, kesabaran yang tinggi kan. Nanti kita ajar, okay, baru je kejap ajar, dia dah nak pergi buat lain pula kan, nak bagi makan lah, nak pergi tandas lah. Okay, jadi kita perlukan kesabaran lah. Okay. Okay, jadi sebelum kita tamat, okay, sekarang saya buka untuk sesi soal jawab lah. Okay, sekiranya ibu bapa ada apa-apa soalan atau guru-guru ada apa-apa soalan, boleh ajukan dekat chat box ataupun boleh unmute untuk tanyakan sebarang soalan lah. Okay. Ya, tadi ada soalan mengenai
confusion, ya. Umur berapakah yang wajar untuk mengajar bahasa-bahasa lain? Ya, biasanya dalam Malaysia kita belajar beberapa jenis language, ya. Kita belajar English, ya, English dan bahasa Melayu. Lepas tu kaum Cina akan belajar bahasa Mandarin, ya. Ada dialek lagi, dialek Cantonese ke, ya. Lepas tu ada lagi kalau kaum India akan belajar Tamil, ya. Jadi memang biasa kita akan mempelajari beberapa jenis language. Jadi tapi untuk menguasai dan juga untuk membaca, menulis itu memerlukan lebih banyak masa. Ya, biasanya kalau dalam segi conversational, ya, faham ke apa yang mereka apa yang ditutur, sama ada for example lah, kalau gunakan bahasa dan juga bahasa Inggeris, ya, mungkin dia akan faham kedua-dua bahasa. Ya, tapi biasanya kita biar dia faham satu bahasa dulu. Ya, kalau bahasa Melayu kita gunakan bahasa Melayu dulu. Ya, dari baby hingga 1 tahun, 2 tahun. Ya, lebih kepada bahasa. Ya. Dan juga lepas tu kita boleh introduce dia bahasa Inggeris. Ya. Jadi saya rasa memang bayi sekarang ni ataupun toddler memang akan aware dua bahasa, sebab kalau kita YouTube ke lagu-lagu ke semua dan pun dalam bahasa Inggeris. So they already have some kind of awareness in terms of bahasa Inggeris. Ya. Tapi kalau kalau balik ke rumah nenek ke datuk ke, kita bertutur dengan bahasa Melayu. Ya, kita bertutur dengan bahasa Cina. Ya. Jadi itu pemahaman pertuturan itu lebih senang kita faham. Ya, tapi tadi itu boleh kita kemukakan dari segi dari umur 1 2, ya. And sometimes dia akan confuse, dia akan guna kedua-dua bahasa kalau dia faham ataupun dia menggunakan dua jenis bahasa. So ada kebanyakannya mereka menggunakan bahasa campur lah, ya. Unless kalau di rumah dia sering gunakan bahasa Inggeris, dia akan lebih kepada bahasa Inggeris, ya. Lepas tu kalau dari umur 5 tahun, ya, 5 dia lebih mature, ya, dan juga masa itu mungkin dia dah dia dah mantap satu jenis bahasa, ya. Lepas tu dia lebih senang untuk mempelajari bahasa yang kedua, ya. Kalau tadi Cikgu Asha ada mengajar bagaimana nak menyebut ataupun membaca, okay, for example CA, ya, CAT dan bahasa Inggeris cat, mungkin dia akan baca cat, CAT cat. Ya, tapi dalam bahasa Melayu kita sebut baca C-A ca, ya, bukan ke. C-A-T cat, kita mengecat, ya, cat, ya. Jadi dia kan mungkin at the beginning dia akan confuse, cat ke ataupun cat, ya. Jadi kita kena beritahu dia ini adalah bahasa Melayu, ya. Bahasa Melayu bunyinya c, si untuk ca, ya. Bahasa Inggeris, this is English, this is cat, ya. Jadi ataupun biar dia faham apa beza dia, ya. Lepas tu bila dah sampai umur 5 tahun, 6 tahun dah lebih mature, lepas tu dia akan lebih boleh mengetahui konsep-konsep, ya, CVC ataupun dalam konsep bahasa Melayu, ya, maksud sukata dan pemahaman dia, ya. Ada lagi soalannya? Anybody can unmute and then you can ask your questions here. Okay, so I have addressed the questions that when should we start the second language, yeah? Yeah, of course some children, some kids they are better in terms of linguistic. Ya, dia boleh belajar dan lebih cepat. Ya, some are not so good in terms of linguistic skills. Ya, so it also vary. Ya.
Okay, any other questions related to bacaan dan pemahaman dalam bahasa? Ada ke? Okay, Aisha, you can stop sharing the screen. Then I can share my screen. Yeah, any other questions related to pembacaan bahasa, pemahaman? Ya, apa jenis masalah yang dihadapi semasa kita mengajar murid kita mempelajari bahasa? Ya. Of course, dari segi tahap dia, ya, yang paling senang kita kena memantapkan tahap bacaan dia dulu. Ya, bacaan dia baca dengan lebih lancar. Ya, baca dengan lebih lancar. Ya, dan kadang-kadang kalau kita gunakan buku yang sama, ya, kita akan baca, kadang-kadang murid akan menghafal. Ya, jadi you ingat dia boleh baca tapi sebenarnya dia menghafal. Ya, dia menghafal. Sebab kalau you tulis perkataan yang sama, ayat yang sama dalam papan putih ke whiteboard ke ataupun tulisan kertas, ayat yang sama, dia tak boleh membaca. Tapi dalam buku itu dia boleh baca. Jadi dia identify that book with the story. Ya, tapi kalau ditulis ayat yang sama, katakan si ibu sedang memasak di dapur. Okey, mungkin ada gambar. Jadi dia baca dengan melihat gambar itu. Ataupun dia dah menghafal. Ya, tapi kita menulis ayat itu dalam papan ke ataupun ya kertas ke, buku lain ke, ayat yang sama dia tak boleh membaca. Ya, jadi kita kena test dulu ya. Ya. Dah boleh membaca, lepas tu biar dia faham, pemahaman. Kadang-kadang kena mind map untuk pemahaman. Lepas tu dia tanya soalan secara verbal dulu, biar dia answer kita. Ya, sama ada dia boleh faham ke tak faham. Ya, sometimes kalau kita tengok cara tulisan ataupun cara dia menjawab secara dari segi tulisan ada masalah. Ya, tapi sebenarnya kalau kita tanya dia dalam verbal response, dia boleh respons, dia boleh jawab. Maksudnya pemahaman dia ada. Ya. Yang sekarang ni dia ada masalah dalam segi penulisan. Macam mana nak menjawab? Kadang-kadang dia tak faham apa soalan itu. Yang dia, kalau ada masalah bacaan dari segi apa jenis soalan yang ni. Ya, sebab dia lambat membaca, jadi dia lambat menulis jawapan dia. Ya, dan ini respon dari segi written answers and verbal answers. Ya, kita respon dan verbal answer dulu, kita sebenarnya faham. Lepas tu written answers, ya, penulisan dia. Macam mana nak menjawab soalan dengan betul. Ya. Lepas tu yang tahap yang seterusnya adalah penulisan, ya, karangan. Ya, yang itu lebih susah sebab dia kena ada idea sendiri, dia kena form dia punya sentences, dia punya structure, ya. Yang akhirnya penulisan, ya, penulisan. Ya, tadi ada satu soalannya. Ya, my students tends to read very fast, making it sometimes unclear. Keep reminding him to slow down. Is there any other activities to help him read slow and clear? Okay. So you need to find out kenapa dia suka baca dengan cepat. Ya. Jadi kita mungkin kita nak record kan. Kadang-kadang I will just use my video, my phone. Okay then. So that I kind of like encourage them. So I said, oh you're doing very good. You're doing, oh baca dengan baik sekali. Okay, mari saya record kan. Nanti saya send kat ibu. Ya, bagus sekali. So mereka suka kalau saya record sebab dia boleh dengar balik. Ya, ataupun dia tengok gambar yang dia, tengok ni, good working. Good doing on your work. Okay, I'll take photos. Yeah, very good. Very nice. I like that. Okay, I will show your mommy, show daddy about this. Okay, so they feel good about this. So we can just utilize our phone, just to record, take a photograph. And this is for encouragement.
And also they can also look back, let's say you want them to improve in terms of reading, to read slowly, right? Yeah, so then we can record. Record. Even I myself sometimes I record. Can I know that okay, actually I tend to read very fast. Okay, I didn't prolong my sentence, my words, so you can hear their own reading. Yeah, so you can just tell okay, which is better. Yeah, so this is so fast. Yeah, this is so fast, like a bullet train. Too fast. I cannot hear. No, 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 what did you say? I cannot hear. So you can just let them, yeah, differentiate. Okay, how about we read really slowly? Not too slow, but okay, okay. Like just driving in a car. Okay, medium speed. Okay, not bullet train. Okay, not too fast. Okay, then you can ask them to slow down. Also, and maybe you can ask them to use the hands to move from one word to another word. Yeah, if you tend to skip the words, yeah, skip the sentence or skip the some of the words. Okay. Okay, any other questions? Okay, we hope that we also have given you some tips, yeah, how you can teach a child, yeah, on languages, yeah, for this particularly on Bahasa. Yeah, so we have upcoming also reading workshops, yeah, in the month of August as well. Yeah, let me share screen again. Like just now I shared about the some of the upcoming events. Yeah, in the month of August. You can also like and follow our Facebook page so that you can keep updated of our upcoming events. See, wait a minute. Okay, so this is the free online class. Yeah, for the especially the B40, yeah, 40 group. Yeah, so this is the online class. You can WhatsApp us. You can also screenshot and also scan this Google form, yeah, to register. Then we will keep in contact with you. Yeah, feel free to share with your friends or with your neighbors or anybody, yeah, who needs help. Yeah, so we want to help to your child to continue study. Yeah, so while the adults are also working. Yeah, so I know that some parents are working. Yeah, will be quite tough to help the kids. So we want to help your children to continue to learn. Yeah, and then upcoming events on the August 14th August same time. This is on the English side. Yeah, build a foundation for reading success. Yeah, reading and comprehension as well. And then in September, yeah, improve your emotional well-being and attention skill through the sensory regulation. Yeah, so it's very common that young children have sensory integration issues. So with sensory regulations, yeah, we can share with you some strategies and some tips that you can work from home. Yeah, things, materials, activity that we can actually utilize it at home to help to build that emotional well-being, stability, and also attention. Yeah, subscribe to our YouTube channel. So we will also upload this webinar, yeah, and also our previous webinar on handwriting, yeah, and also subsequent on our YouTube channel, Chrysalis ETV. Yeah. Okay, any other last questions before we come to a close? Okay, thanks. Yeah, thanks for all the parents. So mostly our parents and some maybe are your educators. So we are glad that you could join us, yeah, this morning. Yeah, so thank you, Teacher Aisha, yeah, for your sharing this morning. Yeah. Okay, and any other particular questions regarding to therapies or what kind of classes that we can help, we can offer to you? Yeah, can text us. You can text us. You can uh, email us as well. I will give you the contact number.
And then you can call, you can text me, yeah. Also email me as well. Yeah, for KL or Klang Valley area, you can text Denise. Yeah, for more information at 017 39 690 1383. Yeah. Okay, so that's all for today's sharing. I want to wish you all stay safe, stay healthy. Yeah, hopefully that we will able to resume our on physical class soon. Yeah. But meanwhile, stay safe, stay healthy. Okay, thank you everyone. Thank you everyone.